lah. Semoga kita semua dapat mendapat manfaat lah dengan apa yang telah dikongsikan dan dicurahkan ilmu itu tadi, insyaAllah. Jadi untuk maklumat semua, kita akan beralih ke slot yang kedua, iaitu kita akan bersama dengan fasilitator kita, iaitu yang berbahagia Encik Hafiz bin Abdullah, penolong pegawai unit pembangunan bakat murid PPDSTU, dengan tajuknya pengenalan asas penggunaan Canva. Saya dengan ini mempersilakan. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar tak? Okey, Waalaikumsalam. Okey. Jelas. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar Encik Hafiz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, minta maaf terputus tali ya. Okey, Okey. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Cikgu Hafiz dari PPDSTU, dan hari ini saya akan present mengenai Canva, iaitu salah satu aplikasi untuk design. Jadi saya straight to the point lah, okey. Pertamanya saya nak minta cikgu boleh tak kita ready kat laptop tu, sebab saya rasa ni bukan ceramah ni. Nak dengar benda ni bosan dah tak faham. Kalau kita dengar sahaja memang tak jadi sebenarnya. Takkan ingat selagi kita tak buat. Jadi kalaulah cikgu semua ada laptop, because I can see that a lot of you are using your phone right now. Ramai yang menggunakan telefon. Jadi apa kata kita buka laptop sekejap dan kita buat terus, okay, step by step apa yang saya akan present pada hari ni lah. Okay. Okay, kalau macam tu kita mulakan dahulu. Okay, yang pertama sekali cikgu, kita nak buka terus Canva dan kita nak create terus account. Okay, account yang cikgu akan buat pada hari ini merupakan account Canva for Education. Okay, account Canva yang khas untuk pendidikan. Ni bukan yang pro, ni bukan yang premier, dan ini bukan yang percuma. Kalau cikgu join yang Canva biasa, Google Canva biasa saja, itu bukanlah yang pendidikan. Jadi saya akan share screen saya sekarang. Okey cikgu, jadi pertama sekali kita buka Google kita kan. Kita buka kita punya Google, dan yang pertamanya kita kena buat adalah kita search sahaja Canva for Education. Okey, jadi apa yang kita nak buat adalah kita search sahaja Canva for Education. Okey, bila kita dah pun buka Canva for Education, okey, dekat atas kali ni nampak ke cikgu skrin saya? Okey, dekat atas kali ni adalah Canva for Education yang kita nak masuk lah. Jadi kita klik pada sini. Okey, cikgu boleh nampak skrin saya? Tak nampak. Okey, dan sini ada Canva. Ha? Tak ada. Okey, sekejap. Screen tak ada. Tuan share balik screen.
share screen Tak, saya balik. tengok ada orang yang present. Okay, kejap lah. Ada yang interact ni. Okay, ada ke? Tampak ke? Okey, beres, dapat lah. Okay, Okay, jadi sekarang ni, apa yang cikgu tengok sekarang ni adalah Canva for Education. Jadi kita klik pada register now for free. Okay, register now for free. Okay, kemudian kita klik pada, kalau cikgu dah pun log in, cikgu punya account Chrome ni dengan email MOE, tak ada masalah lah. Okay, dia akan keluar macam ni. Continue as Azmi bin Awang contohnya lah. Okay, kalau belum lagi, cikgu klik je sign up with Google. Okay, dan pilih account MOE cikgu. Okay, this is very important. Ini penting, cikgu kena sign in dengan account MOE sahaja. Okay, kalau guna account biasa, tidak boleh lah. Tidak boleh apa, dia akan jadi yang biasa lah. Okay, kita nak yang education punya, jadi ambil yang MOE. Jadi saya klik pada account MOE yang saya dah pun sign in. Okay, dan dah pun dapat package Canva for Education. Okay, let's go. Okay, dah pun dapat. Ini adalah dia punya apa tu, pengenalan and everything lah. Kerana Canva for Education ni sebenarnya kita boleh create kelas apa semula. Nanti saya akan beritahu balik. Okay, jadi ini adalah paparan bagi Canva for Education. Bila cikgu masuk ni, cikgu akan masuk ke dalam paper dahulu. Paparan paper ni panggil paparan paper, di mana sebenarnya kita boleh import Google Classroom. Import Google Classroom kita. Okay, jadi this is advanced sikit. Jadi kita tak akan belajar yang ni hari ni. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni adalah bagaimana cara untuk buat PDPR menggunakan Canva. Okay, go. Ada dua benda yang kita boleh gunakan Canva. Satunya adalah kita design kita punya presentation menggunakan Canva. Yang keduanya adalah kita menggunakan Canva untuk student design. Okay, ada dua benda yang kita boleh buat. Jadi yang pertama sekali kita nak design kita punya PDPR menggunakan Canva dahulu. Okay, contohnya kita ada presentation, kita nak buat presentation sendirilah. Okay, kita nak ajar satu-satu topik tu, kita nak buat presentation. Jadi dekat sini, tengok pada all your design recommended for you ni, yang atas ni recommended for you. Dekat sini ada semua banyak design-design yang telah pun dijadikan template untuk sedia untuk kita guna. Termasuklah worksheet pun ada cikgu. Worksheet pun kita boleh design menggunakan Canva. Kita boleh buat flashcard, kita boleh buat Google Classroom headers, kita boleh buat YouTube intro, kita boleh buat PowerPoint, kita boleh buat infografik. Kita nak buat apa lagi? Kita nak buat lesson plan, cara-cara kita sendiri, nak buat jadual waktu, ni art worksheet, online whiteboard. Sangat-sangat banyak resources yang telah pun ada. Dan disebabkan oleh Canva ni adalah jenis sharing, jadi yang orang lain buat pun, yang dia share, kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok. Okay, jadi sangat-sangat best, sangat-sangat banyak benda, sangat-sangat banyak design yang kita boleh explore. Okay, baiklah cikgu. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana nak buat presentation. Okay, education presentation. Jadi cikgu just klik pada presentation kat atas ni, ataupun klik pada mana-mana template lah. Kita klik pada presentation kat atas ni dulu. Okay, dan dia akan masuk kepada paparan untuk kita design. Okay, ini adalah paparan untuk kita design. Okay, dekat sini cakap start with a template. Bermaksud kita boleh mulakan sama ada kosong ataupun kita nak mulakan dengan template yang dah pun ada. Template yang dah pun ada. Jadi sebab saya lah seorang yang malas, jadi kita nak guna je template yang dah pun ada kat sini. Okay, saya nak ambil mana? Okay, saya nak ambil yang ni lah, science lesson. Okay, saya klik pada science lesson. Okay, sorry saya tutup Telegram dulu kejap. Okay, jadi ini adalah science lesson.
Ada 16 pages, saya pun nak letak semualah, malas nak fikir. Saya pun klik pada sini, apply all 16 pages kat sini. Dan dia dah pun masuk, okey. Dah pun ada kat sini. Okey, ini 16 pages yang kita add tadi. Banyak tu, okey. Kemudian customize. Sekarang ni kita boleh edit macam biasa. Jadi contohnya kat title ni nak edit dulu. Okey, kita nak edit. Saya nak ajar pendidikan jasmani hari ni. Pendidikan jasmani dan kesihatan. PJPK contohnya. With Mr. Hafiz. Okey. Okey, senang. Dah pun siap. Kerja. Okey, saya pun nak pergi pada slide seterusnya, dia ada kat bawah. Jadi saya scroll mouse saya dekat bawah ni ada. Welcome. Okey, hari saya ke file learning lesson. Yang ni saya nak ubah. Nak tukar pada selamat datang. Okey, selamat datang. Kelas. Saya pilih nama kelas. Kelas 3 SAB Belcom contohnya. Okey. Kemudian saya tengok tepi ni ada gambar aib cikgu perempuan. Tak sesuai lah, saya ni lelaki. Jadi macam mana nak tukar gambar ni? Okey, yang pertama sekali saya nak delete dulu gambar ni. Macam mana nak delete gambar? Cikgu klik saja pada gambar. And then tak payah nak fikir panjang, klik je pada button delete dekat keyboard cikgu lah. Hilang. Yang tu je. Lepas tu saya nak gantikan gambar lelaki. Macam mana? Jadi cikgu ada banyak pilihan kat sini. Ada photos, ada elements, ada text, ada music, videos, background dan sebagainya. Okey, jadi untuk cari gambar yang baru, saya nak pergi dekat elements. Elements ni dia ada banyak gambar-gambar. Macam ni, ada gambar cikgu, ada gambar bunga dan sebagainya. Dan saya nak cari gambar cikgu. Jadi saya klik saja pada search element pro ni. Saya nak tulis teacher. Cikgu teacher. Dah pun keluar gambar cikgu. Okey, walaupun saya ni tak handsome mana, tapi saya ambil gambar yang cikgu paling handsome lah. Ambil yang ni lah. Okey, contohnya. Walaupun tak sesuai, tapi tak apa lah. Nampak cikgu lelaki. Jadi, okey lah sikit kan. Daripada gambar cikgu perempuan, nanti terkejut lah budak-budak saya. Okey, dah pun macam ni, kita nak masuk pada slide seterusnya. Jadi, saya scroll ke bawah. Okey, hari ni saya nak ajar topik mengenai jauhi rokok. Jauhi rokok. Jadi saya nak edit gambar-gambar, saya edit pada ni, saya edit pada tajuk sajalah. Hindari rokok. Okey. Dan saya ambil daripada buku teks sahaja. Kita mestilah menghindari rokok dan perokok kerana ianya membahayakan kesihatan. Okey, dan saya nak edit lah dia punya font ni, tak lawa macam ni. Nak edit font, apa yang cikgu perlu buat adalah klik pada font ni. Okey, select font ni dan tengok kat atas ni. Okey, dekat atas ni adalah pilihan untuk kita edit font. Jadi font sekarang ni adalah Jingleberry. Saya tukar pada font lain. Cikgu klik lah mana-mana yang cikgu rasa sesuai. Okey, cikgu rasa sesuai. Saya nak buat yang ni. Okey, horizon. Dia dah pun jadi. Tapi sekarang ni macam ni lah. Saya nak satu baris je. Jadi saya klik pada sini dan drag dia. Dah pun jadi satu baris sahaja. Okey, yang ni pula saya nak besarkan sebab terlalu kecil. Jadi saya select juga sama. Dan dekat ni ada size. Jadi saya klik tambah, increase font size kat sini. Dan dia dah pun besarkan. Okey cikgu. Kemudian saya nak tukar dia punya warna pula. Okey, hindari rokok ni saya nak jadikan warna merah. Jadi benda yang sama, saya select text ni. Dekat atas ni ada A ni adalah untuk text color. Jadi saya klik pada sini. Okey, pilih warna merah. Hindari rokok. Barulah nampak tegas sikit, tambah sikit exclamation mark kat situ. Okey, dan ni tak ada kaitan langsung benda lah, rokok dengan gambar-gambar macam ni, nampak tak ada kaitan. Saya pun klik pada gambar dan klik pada delete dekat keyboard saya, delete dan delete. Dah pun
Siap. Tapi kosonglah pula. Tak boleh macam ni. So, apa yang saya nak buat adalah saya pergi dekat Elements ataupun foto Elements lah. Elements dan saya nak cari gambar rokok. Kalau kita cari rokok, memang tak ada tu. Rokok tak ada, jadi kita guna bahasa Inggeris sikit lah. Itu pentingnya English education. Cigarette. Kita dah pun ada cigarette kat sini. Dah pun ada banyak gambar rokok yang kita boleh guna. Jadi, hindari rokok, saya nak pilih gambar ni lah yang ni. Okay, this one. Yes. Barulah sesuai dengan slide saya. Okay, jadi untuk slide seterusnya, okay, saya nak buat, okay, berdasarkan buku teks. Okay, ni adalah buku teks saya. Saya nak buat ayat hindari perokok ni. Okay, jadi saya klik sini, saya edit balik. Hindari perokok. Okay, dan yang ni semua saya tak nak. Saya nak letak gambar ni. Gambar ni saya dah ada. Saya nak letak gambar saya sendiri. Jadi macam mana nak letak gambar sendiri? Yang pertamanya saya delete dahulu benda ni. Saya select tag, delete. Yang delete, yang ni delete, yang delete. Saya nak tinggal nombor 1, 2 sahaja. Okay, untuk kita ambil gambar yang kita dah ada pun sendiri dalam laptop kita, cikgu pergi kat uploads. Okay, ini upload. Cikgu klik kepada upload media. Okay, dekat upload media ni cikgu boleh ambil daripada Dropbox, Instagram, Google Drive, Facebook dan juga device lah. Device ni adalah daripada laptop sendirilah. Jadi saya klik pada device. Okay, dan saya cari gambar yang saya nak upload. Saya klik ada pictures. Okay, saya punya gambar dalam capture. Okay, ni yang ni. Okay, jadi saya nak upload gambar ni. Saya nak upload gambar ni. Saya klik saja dan klik pada open. Okay, cikgu nampak dekat sini dia tengah upload gambar. Dah pun siap upload. Saya select gambar saya dan dah pun ada dekat slide. Okay, ini sahaja. Sangat mudah, cikgu. Okay, dan ada satu gambar saya nak letak. Saya nak letak gambar yang saya upload balik. Gunakan cara yang sama. Upload media, device. Dan klik pada gambar yang kita nak. Okay, yang ni lah. Okay, open. Dan select pada gambar tu. Bila dah siap upload, select. Dan automatik akan keluar dekat slide. Okay. Cikgu, bila kita nak kecilkan gambar, dia akan keluar ni petak-petak ni kan. Kita boleh kecilkan gambar macam biasa. Contohnya, cikgu nak crop gambar ni. Okay, cikgu nak crop gambar ni. Cikgu nak crop. Jadi apa perlu kita buat untuk crop lah, kita klik, kita tekan pada button shift dekat keyboard kita. Bila klik pada shift, dia akan, bila kita drag, dia akan crop gambar. Okay, jadi saya tak nak crop gambar ni. Saya nak yang biasa je. Okay, saya just nak kecilkan dia. Okay, kemudian saya nak add tag saya sendiri. Saya nak tambah tulisan saya sendiri kat bawah gambar ni. Saya nak tiru daripada buku teks ni sahaja. Saya nak tulis tutup hidung dan mulut segera beredar contohnya. Okay, jadi saya pergi dekat tepi ni, kiri ni, sebelah kiri ni. Ada teks. Okay, kita boleh pilih teks-teks yang kita nak, style teks yang kita nak, ataupun kalau nak buat teks biasa sahaja, kita ambil kat atas ni lah. Okay, contohnya saya nak tulis add a subheading. Okay, besar sikit. Okay, tak kat bawah ni. Dan saya nak edit sini. Okay, tutup hidung dan mulut segera beredar. Tutup. Okay. Tutup hidung dan mulut. Dah tu. Tutup hidung dan mulut sahaja. Okay. Yang keduanya, satu lagi ni. Jauhi orang yang merokok. Okay. Saya buat benda yang sama. Add a subheading. Okay. Jauhi orang yang merokok. Okay. Letak kat bawah ni. Tapi sekarang nampak macam tak berapa jelas lah pula dia punya teks kan. Tak boleh jadi kan ni. Jadi apa kita perlu buat? Okay. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita pergi dekat Elements. Okay. Kita buang cigarette ni tadi. Klik add kat sini. Nak tambah petak. Jadi ada shape kat sini aku. Ada shape kat sini. Saya klik pada shape yang petak ni.
Dia akan keluar kat sini, dia akan keluar ikut warna tema slide kita. Okey, dan kita jadikan dia background kepada teks. Background kepada teks kita. Okey, dah pun jadi tutup hidung dan mulut. Nak kecilkan, kita boleh kecilkan sikit. Okey, yang ni pun sama, kita kecilkan sikit. Dan kita boleh copy macam biasa je. Jadi kita petak ni, kita klik kanan, copy. Okey, dan kita boleh paste, Ctrl V dekat keyboard untuk pastekan dia ataupun klik balik kat sini pun okey. Keyboard shortcut kita boleh guna lah cikgu, keyboard shortcut boleh guna. Tapi sekarang tak nampak teks. Apa yang terjadi adalah petak ni berada di hadapan teks. Jadi macam mana kita nak tukar? Cara nak tukar senang sahaja. Kita klik kanan dekat mouse kita. Okey, dan kita klik pada send to back, hantar ke belakang sikit. Okey, dah pun jadi. Tapi sekarang ni hantar terlalu ke belakang pula. Jadi yang ni kita nak letak ke belakang sikit. Kita boleh klik sini. Okey. Yang ni kita buat send backward contohnya. Okey, send backward. Dah pun jadi. Okey. Jadi itu adalah cara untuk kita edit lah teks dan sebagainya. Okey. Jadi disebabkan saya malas hari ni, saya dah siap lah. Saya malas lah nak buat. Saya nak ajar 2 benda je hari ni. Okey. Budak setengah jam je tak boleh ajar banyak-banyak. Nak ajar 2 benda je. Jadi, tapi slide banyak lagi ni. Apa yang saya perlu buat ialah saya kena delete slide-slide yang lebih ni. Okey, cara nak delete senang sahaja. Kalau cikgu pergi ke bawah, tengok pada slide ni, dekat atas ni ada delete page. Jadi cikgu klik je sahaja pada button delete page ni. Delete. Dan sehinggalah habis. Okey. Jadi dah pun siap kita punya slide presentation yang paling ringkas sekali. Jadi cikgu boleh explore lah. Dekat sini ada uploads, ada photos, elements, text, music, video pun ada cikgu. Video dan ada background ni kita nak tukar background dan sebagainya lah. Okey, video cikgu. Menarik juga sebenarnya. Kita nak letak video dalam kita punya slide. Okey, adakah video mengenai rokok? Kita cuba cari. Search video. Saya nak cigarette contohnya. Okey. Oh, rupanya ada. Ada video-video berkaitan dengan rokok. Jadi menariklah pula. Jadi saya pun tiba-tiba saya rasa macam nak tambah lagi slide ni. Jadi apa yang perlu saya buat? Okey, cikgu just klik kepada add page kat bawah ni. Klik sini, automatik akan keluar slide baru, page baru. Kita pun nak tambah satu video, mana yang sesuai. Mungkin yang ni lah. Okey, 20 second video. Okey, yang ni. Okey, tengok gambar dia tengah hisap rokok. Okey. Jadi saya nak letakkan video ni, tapi saya tak nak letak video saja sebab nanti menimbulkan persepsi lain pula, macam kita promote isap rokok lah. So saya nak letak elemen sikit lah. Saya nak letak tanda no tu. Okay, mana nak cari tanda-tanda macam tu? Yang tu cikgu boleh cari dekat elements. Okay. And then cikgu just type je no. Contoh no. No sign ataupun no lah, dah ada pun no. Jadi klik no. Okay, kita ambil mana-mana yang kita nak lah. Contohnya saya nak ambil yang ni. Okay. Okay. Buat besar-besar kat sini. Okay. Dan kita ambil juga satu lagi. Nak tambah ni. Budak-budak suka guna emoji kan. Bu. Macam ni. Okay. Dan kita nak tambah teks, katakan tidak pada rokok. Jadi saya nak gunakan teks dengan template yang dah ada kat sini. Okay, contoh saya ambil yang ni. Okay, free delivery ni. Okay, saya klik dia akan keluar. Just nak klik 2 kali. Okay, jadi saya tulis kat sini. Katakan tidak pada, sini nak tulis rokok. Okay, jadi dah pun siap saya punya slide presentation saya. Okay, sekarang ni last kali yang saya nak tambah saya nak make up sikit, saya nak tambah animation contohnya sikit-sikit lah.
Okey, apa yang kita perlu buat untuk tambah animation? Contohnya pada slide ni. Jadi kita klik pada belakang slide ni. Dekat sini ada animate cikgu. Klik saja pada animate. Okey, dan kita boleh pilih animation yang dah ada. Okey, kita ambil contohnya, kita ambil Tumblr satu. Okey, kita klik pada ni. Automatic dia akan buat animation sendiri. Okey, yang lain pun kena buat juga. Okey, yang ni. Contohnya, slide ni, animate. Okey, dia akan bagi contoh kat tepi ni. Kita nak buat block. Okey. Automatic akan jadi animation. Tidak perlulah cikgu buat satu-satu macam dalam PowerPoint. Okay, yang ni pun sama. Nak buat animation juga. Okey. Yang nak buat storm, pump macam tu. Hindari rokok. Okey. Yang ni pun ada animation. Kita buat fake sahaja, selamat datang. Okey. Yang last kali pun nak buat juga. Kita guna scrapbook. Macam tu. Jadi, sudah pun siap kita punya slide. Bila dah siap tu cikgu boleh share semua ni dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PDF dan sebagainya. Macam mana nak share, cikgu boleh download secara percuma dekat atas ni. Ada button download, nampak tak? Okey, cikgu just klik download. Okey, dan dekat sini ada banyak format cikgu boleh download. Cikgu boleh download dalam bentuk video, download dalam bentuk PDF, download dalam bentuk JPEG, download dalam bentuk PNG. Okay, JPEG dan PNG adalah gambar. Ini adalah PDF. PDF standard, size-nya kecil sikit. PDF print, size-nya besar dan sesuai untuk kita print lah. Okay, dan GIF ni adalah GIF lah. Apa tu, macam video pendek tu lah. Yang paling sesuai sebenarnya nak bagi kat budak adalah dalam bentuk video ataupun PDF lah sebenarnya. Okay, tetapi cikgu disebabkan oleh sekarang ni ramai orang komplain kata cikgu tak mengajar, tak nampak muka lah, rindu muka cikgu lah dan sebagainya. Jadi kita nak tambah muka kita kat dalam ni. Okey, tambah muka kita ada dua cara. Yang pertama sekali kita boleh tambah lah dekat selamat datang ni. Kita upload sekarang video yang kita bercakap. Itu cara yang pertama, very easy, upload media, device dan cari sahaja video kita bercakap dan upload ke sini lah. Cara kedua adalah kita present dengan nampak muka kita. Okay, itu yang cara yang paling popular sekarang ni sebab semua orang nak komplain pasal cikgu. Jadi kita nak nampakkan muka kita semasa present, semasa mengajar. Okay, cara tu senang sahaja cikgu. Bagaimana nak buat? Cikgu klik pada button 3 ni, 3 titik kat atas ni. Okay, cikgu nampak dekat sini ada option present and record. Inilah option yang kita nak guna sekarang ni, present and record. Jadi cikgu klik pada option present and record. Okay, dan klik pada go to recording studio. Okay, dekat sini, okay, pertama sekali dia akan keluar notification sini. Canva wants to use your microphone and use your camera. Jadi kita benarkan allow. Okay, ni kalau kali pertama kita buat lah. Okay, dan bila dah allow, okay, dekat sini dia akan keluar kita punya muka lah. Okay, dan dia akan record segala apa yang kita cakap. Jadi cikgu, kita klik pada start recording. 3, 2, 1. Dan dia akan mula record. Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Okay, pada hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani dan kesihatan. Okay, kita klik pada button ni. Ni kat sini ada satu button next untuk pergi kepada next slide. Okay, selamat datang semua kelas 3 SAB, welcome. Okay, jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita akan belajar mengenai rokok. Kita mestilah menghindari rokok dan sebagainya lah cikgu. Ni contoh saja saya buat. Okay. Okay. Okay, dan bila dah siap cikgu klik pada end recording. Okay, end recording dan dia akan jana kita punya recording tadi. Okay, kita tunggu dia jana sikit.
Okay, your recording link is ready. Okay, cikgu. Bila kita dah siap ni, kita kena faham yang Canva buat masa sekarang tidak benarkan kita download kita punya recording tadi. Jadi dia tak benarkan kita download. Apa yang kita boleh buat hanyalah kita klik pada link kat sini, copy link dan kita bagi link ni kepada anak murid kita. Okay, mari kita try. Kita copy link ni. Okay, saya buka satu window lain, incognito, dia tak sign apa-apa. Kita pastekan link ni ataupun budak klik dia pada link ni. Jadi automatik dia akan pergi pada slide dengan recording yang telah pun kita buat. Okay, dan murid tidak perlu sign in ke apa ke untuk tengok recording ni ya. Okay, ya, kalau klik play. Okay, dan dekat sini dia ada button, ada titik putih ni. Titik putih ni adalah menunjukkan kepada slide-slide yang seterusnya. Jadi kalau murid kita nak pergi pada slide seterusnya, nak skip yang awal-awal, cikgu duduk melebel awal-awal tu, dia boleh saja buat macam tu. Dia boleh pergi pada slide yang seterusnya. Dah klik play semula lah. Okay, jadi itu cikgu. Itu adalah cara paling mudah untuk kita buat presentation. Kita buat presentation dengan video untuk kita hantar kepada anak murid kita. Okay, bila dah siap macam ni, pastikan cikgu klik save dan exit lah. Save dan exit. Okay, jadi link tadi sentiasa akan ada dekat bawah ni. Okay, dekat bawah ni, kita boleh sentiasa copy link lah. Kalau misalnya kita nak buat ikut balik, rasa tak sesuai tadi, kita klik pada delete recording. Okay, discard yang tadi kena be undone. Okay, discard now. Dan kita boleh record semula. Okay, kita boleh record semula. Jadi itulah caranya cikgu. Dan Canva ni merupakan penyelesaian yang paling mudah. Kerana kita tidak perlu install third party application. Kita tidak perlu subscribe benda yang berbayar. This is actually a very easy app untuk digunakan. Walaupun bukanlah yang terbaik. Okay, jadi itulah yang pertama sekali, kita gunakan Canva sebagai cikgu untuk mengajar. Yang kedua cikgu, disebabkan oleh Canva ni, dia ada aplikasi dekat App Store dan juga aplikasi dekat Play Store. Kita boleh juga gunakan untuk murid kita. Jadi seperti yang cikgu tahu, kita boleh download benda ni dalam phone Android dan phone Apple kita. Dan apa yang cikgu boleh buat adalah, cikgu boleh bagi tugasan kepada anak murid. Contohnya cikgu mengajar bahasa Inggeris, topik information transfer. Okay, cikgu bagi satu teks mengenai satu event. Dan cikgu nak murid tu tukar kepada dalam bentuk poster information transfer daripada linear text kepada non-linear text. Jadi cikgu boleh bagi tugasan mengikut Canva ni sahaja. Okey, cikgu bagi, dia boleh cari poster lah. Contohnya, kat sini saya cari poster. Okey, jadi, benda ni, murid boleh akses melalui phone mereka. Okey, jadi murid boleh gunakan tablet yang dah ada dan murid buat poster mereka sendiri dan itu cikgu bagi sebagai projek. Dan itu dah pun jadi project based learning. Tapi cikgu janganlah bagi harian. Janganlah kata bagi hari ini, hari Ahad, nak esok. Cikgu jadikan dia adalah weekly project mingguan. Okey, kerana walaupun benda ni mudah dan murid pun sangat cepat untuk belajar, tapi kita masih lagi perlu beri sedikit masa kepada mereka. Dan murid boleh kongsikan hasil dia tu kepada kita lah. Jadi itulah cara kedua lah. Dan cikgu juga seperti yang saya kata tadi, cikgu juga boleh gunakan Canva ni untuk create worksheet. Dan dah pun banyak sangat worksheet yang dah orang lain create yang kita boleh guna. Terutamanya untuk bahasa Inggeris tahap 1. Okay, banyak sangat benda yang kita boleh guna. Contohnya saya ambil yang ni lah, identifying objects. Okay, this one can be used for year 1 and also for the preschool lah. Prasekolah juga boleh guna. Okay, sangat mudah. Cikgu nak cari gambar lain pun boleh cari dekat sini saja.
Okey, dan juga Canva ni juga boleh digunakan untuk cikgu create infografik mengenai sekolah ataupun buat resume ataupun buat poster mengenai apa yang berlaku di sekolah. Okey? Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk Canva. Ya. Ada 15 minit lagi saya nak buka untuk pertanyaan. Okey, ada sebarang pertanyaan cikgu? Tak bisa kau. Okey, ada sebarang pertanyaan? Tak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz, saya nak tanya, kalau boleh dok buat macam yang apa, kalau matematik, dia boleh ke dekat yang animation tu kita buat keluar satu persatu macam wording ke nombor, boleh dok? Okey, kejap kita try. Saya tak pernah try benda tu. Okey, saya rasa tak boleh sebenarnya, tapi kita try tengok. Okey, kita ambil yang kita dah buat tadi, design kita. Okey, kalau dekat sini memang tak ada cikgu, tak ada animation, jadi kita tak boleh buat satu-satu. Okey, tak boleh buat satu-satu. Okey, dia hanya ada untuk keseluruhan sahaja. Okey, buat setakat ni itu saja yang dia ada, keseluruhan saja. Sebab tu Canva ni lebih sesuai untuk kita bagi pengajaran jenis kita nak present pengajaran. Dia tak sesuai untuk interaktif lah. Contohnya kita nak mengajar matematik, saya rasa matematik agak tidak sesuai menggunakan presentation Canva. Kalau cikgu nak mengajar matematik, lebih baik cikgu gunakan telefon cikgu dan cikgu download aplikasi whiteboard. Okay, dekat App Store ada, dekat Google Play Store pun ada aplikasi whiteboard di mana cikgu boleh conteng cikgu punya screen tu, dan cikgu download juga aplikasi untuk screen recorder sekiranya telefon cikgu tak ada screen recorder lah. Jadi kita record screen kita sambil kita mengajar, yang itu sebenarnya lebih sesuai lah untuk certain subjek. Okay. Terima kasih, sir. Okay, saya rasa kalau dah pun tak ada soalan. Mr. Hafiz. Ya. Ada satu soalan, macam mana nak link Canva with Google Classroom? Okay, nak link Canva Google Classroom. Okay, yang ni sebenarnya saya bukan tak recommend, bagus nak buat sebenarnya, tetapi kita kena ingat murid mungkin tak nak buka, tapi tak apa, kita buat aje. Okay, untuk kita link Canva pada Google Classroom, kita pergi dekat ni skrin utama kan, kita pergi dekat nama kita dekat bawah ni. Okay. Okay, dan pergi dekat people. Okay, invite class. Dekat sini kita boleh bagi invite link pada student, ataupun kalau kita dah set up kita punya Google Classroom, kita klik saja pada import Google Classroom. Okay, dan dia akan keluar list kelas ni, tapi tak boleh kena. Sekejap, saya buka akaun saya. Okay, kita klik pada import Google Classroom. Okay, ni ada masalah dengan server dia kot, dia tak boleh connect pada Google Classroom kat sini, tapi tak apalah. Tapi itulah cara dia. Okay, sepatutnya sekarang ni dia akan keluar list kelas yang kita telah buat cikgu. Kalau kita tak buat kelas lagi tak ada. Okay, dia akan keluar list kelas yang kita dah buat, kita klik saja dan import. Okay, automatic sebenarnya bila kita boleh bagi tugasan. Tugasan tu macam mana? Okay, contohnya kita ada design kita buat tadi. Okay, design kita buat tadi. Design kita buat tadi, kita boleh cari dekat all your design. Okay. Design kita buat tadi, kalau cikgu klik pada tiga titik ke atas ni, dia ada recommended Google Classroom. Okay. Kita boleh klik sini dan kita boleh ambil Google Classroom yang kita punya.
Okey, macam ni adalah cikgu ni dia ada satu kelas 3 SLB PGPK. Okey. Choose an action, create assignment. Okey. Nak buat assignment, klik go. Okey, dan kita tulis kita punya tajuk assignment lah. Contohnya ni adalah assignment mengenai rokok. Instruction dia adalah lihat pada slide dan apa-apa sajalah dan tulis dalam buku nota contohnya. Okey. Dan kat sini kita ada point kita apa, due date macam biasa Google Classroom, sampai bila kita boleh buka ni, topik apa semuanya kalau dah ada topik, dan klik pada assign. Okey. Jadi automatic bila kita buka dekat kita punya Google Classroom. Okey, saya buka Google Classroom kat sini. Okey, inilah Google Classroom. Cikgu tengok dekat Google Classroom dekat announcement dah pun ada. Okey, assignment rokok tadi. Dah pun ada assignment rokok tadi. Okey, dan this is a different video lah. Cikgu nak belajar dengan Google Classroom lain pula lah. Jadi, tapi itulah cara paling mudah lah kita nak share kepada Google Classroom. Kita juga boleh share sebagai assignment cikgu. Jadi kalau kita klik pada 3 titik ke atas ni tadi, ada option untuk share sebagai assignment. Okey, bagi dulu apa assignment ni mengenai apa, mengenai rokok contohnya. Okey, dan dia akan bagi link lah, klik pada next. Okey, dan kita boleh ambil, pilih student, group ataupun kelas lah, siapa-siapa. Okey, dan klik pada publish. Okey. Okey cikgu. Jadi itulah cara yang paling mudah untuk klik pada Google Classroom lah. Cuma disebabkan oleh kita ni masih ramai murid yang tidak boleh menggunakan Google Classroom kerana menggunakan peranti yang berkongsi apa semua. Jadi saya rasa lebih baik kita bagi link lah sebenarnya. Okey, share link kat sini. Share link kat sini adalah lebih baik. Okey. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, kalau tak ada soalan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Encik Hafiz bin Abdullah, Tuan Fasilitator kita bagi slot yang kedua itu tadi dengan tajuknya pengenalan asas penggunaan Canva. Jadi alhamdulillah saya rasa penerangan yang sangat jelas dan untuk semua tuan-tuan dan puan-puan para guru yang saya kasih sekalian. Semoga kita akan dapat mengambil manfaat dan mempraktikkan apa yang telah ajar untuk proses PDPR kita untuk murid-murid kita di sekolah itu nanti. Seterusnya, marilah kita beralih pula ke slot yang ketiga ataupun slot yang terakhir pada bengkel kita pada pagi ini, bersama Yang Berbahagia Encik Muhammad bin Harum, penolong pegawai Studio dengan tajuknya pengenalan asas OBS Studio. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator Ustaz Muhammad. Okey, boleh dengar dengan jelas suara saya?